Bismillahirrahmanirrahim. Salam perbahasan semuanya. Terima kasih Tuhan yang dipertua rakan-rakan perangkat kerajaan. Seterusnya, proksi pembangkang seperbangka yang akan meneruskan kajian kami pada hari ini. Salam definisi diucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, bertemu kita kembali di arena perdebatan yang dimana usul yang akan dibawakan oleh kami pihak kerajaan yaitu globalisasi menghakis jati diri remaja. Tuhan yang diperkuasa dan dewan sekalian, sebelum kata bicara, sebelum fakta melancarkan kata, sebelum bidasa menempati hati pembangkang sebagai Perdana Menteri, saya mohon untuk buat kupasan definisi secara literal dan konseptualnya usul yang dibawakan oleh kami pada hari ini. Mengikut Thomas Alfred Mann, globalisasi berarti dunia tanpa sepadan akibat kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Globalisasi juga boleh diiktirafkan sebagai lalu terbuka atau liberalisasi. Akibatnya berlaku aliran barangan, perkhidmatan, idea, serta maklumat secara bebas yang tidak dapat disekat. Frasa jati diri pula mempunyai pengertian, sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya dan agama, memberi impak yang besar terhadap negara dan melambangkan kepribadian seorang individu itu tersendiri. Tuhan yang diperkuasa dan dewan sekalian, secara konseptualnya globalisasi yang tidak dapat dikawal dengan mantap memberikan impak yang besar terhadap negara. Saya menyeru, jika kita ingin melihat negara yang akan datang, lihatlah masyarakat kita pada hari ini. Dan saya tidak nafikan bahawa generasi muda pada hari ini akan menyumbangkan kepada negara. Jadi, dengan itulah kami di Badan Kerajaan menegaskan usul yang dicadangkan hari ini, yaitu globalisasi menghakis jati diri remaja. Wajar diterima sebulan suara berpaksikan rasional, yaitu melihat kepada impak-impak negatif dari globalisasi itu sendiri yang menghakis jati diri remaja. Sebelum saya meneruskan hujah saya yang pertama, izinkan saya untuk menyatakan peranan dan strategi kami di perwakilan kerajaan, yaitu bangun saya selaku Perdana Menteri akan mengutarakan sebuah hujah di bawah kata kunci globalisasi meruntuhkan akhlak remaja. Duduk saya bagi Perdana Menteri kedua yang akan menyatakan hujah beliau di bawah kata kunci globalisasi padat, penjajahan budaya dan minda makin berlebar. Dan yang kedua, globalisasi menular, integriti politik tercalar. Duduk menteri kedua kami pula menteri ketiga, nampak ayu orangnya, tetapi tak berbisa yang akan meranapkan dan bincang di perwakilan pembangkang sekaligus menegakkan hujah kami di perwakilan kerajaan. Tuhan yang diperkuasa dan dewan sekalian, baiklah, berkaca kepada hujah saya yang pertama, yaitu globalisasi meruntuh akhlak remaja. Perkembangan teknologi pesat dalam era globalisasi ini telah memberi masyarakat kita yang telah menunjukkan tanda-tanda kebincangan, keruntuhan akhlak dan juga kegiatan negasi. Yang bermakna, kita tidak boleh melihat pada sudut kecil sahaja. Perkara ini juga akan menyumbangkan kepada kita. Contohnya, gejala sosial, kristerisme, bunuh, lesbian, dan sebagainya. Tapi kami fahamkan, kami yakin bahawa yang ada di hadapan kami tidak selesai. Yang berhormat, contohlah, kami akan membuka media yang berhormat. Kami boleh katakan bahawanya contoh isu yang hangat diperdebatkan hari ini, yaitu apabila tibanya pergaduhan yang menyebabkan singlet hitam, dan baru-baru ini kes 5 orang yang mati yang menghadiri konser disebabkan mabuk dan sebagainya yang berhormat. Dan ini juga kami akan membawakan media yang paling tepat, yaitu apabila skateboard dijalankan di skateboard yang berleluasa di negara kita. Yang berhormat, adakah yang berhormat mengetahui kami di Badan Kerajaan amat menyedih apabila seorang remaja perempuan yang selalu berpelukan dengan asli Korea yang berhormat ini tidak membawakan segala unsur yang sama yang berhormat.
Karena apa saya katakan? Beliau sanggup menampakkan diri dan marah mereka di hadapan ribuan ramai mata. Yang berhormat. Seterusnya, kita berkaca pula kepada yang berhormat. Kita jangan melihat dengan mata kata saja. Jangan melihat dengan kata di batu kurung, tapi lihatlah dengan pandangan burung. Tuhan yang dipertuasi dan dewan sekalian, perjuangan kami bukanlah kosong, tetapi mengusulkan kami bawakan pada hari ini senada dan sewara dengan kajian yang telah dilakukan oleh lawan sesama operasi PDRM bahwa bilangan remaja yang meruntuhkan akhlak masih tinggi di negara kita, yaitu kita lihat pada tahun 2014 sebanyak kes 3.959 kes dicatatkan di negara kita. Dan apabila masuk pada tahun 2015 pula yang berhormat, sebanyak 4.111 kes yang berhormat. Ini telah menunjukkan kita bahwa hilangnya jati diri seorang remaja itu sendiri yang disebabkan oleh globalisasi itu tersendiri. Apakah yang berhormat ini melihat gejala ini berluasa di negara kita yang berhormat? Yang berhormat, saya tegaskan bahwa jika ia berleluasa, ini akan menunjukkan hilangnya, runtuhnya, hancur berderai jati diri seorang remaja. Pembinaan negara mestilah berasaskan bagaimana kita membina generasi remaja itu sendiri. Dan generasi remaja itu sendiri mestilah mempunyai kualiti berasaskan tonggak 12 yang dipertuan. Yaitu contohnya mempunyai jati diri yang tinggi, cinta akan negara, dan mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi. Namun hadirnya ancaman-ancaman negatif dalam era globalisasi ini sekaligus menghapus jati diri remaja kita yang menyebabkan hilangnya remaja yang sayang akan negara, menghina negara sendiri, membelakangkan maruah negara. Sebut soal isu membelakangkan dan menjatuhkan isu negara ini, saya terpikir apabila untuk meluaskan dan berapa isu yang kita hangat perdebatkan apabila pada bulan Ramadan yang lepas seorang remaja Cina yang mengaplikasikan gambar beliau sekali dengan status dengan izinnya dipertua, yaitu selamat berbuka puasa. Yang berhormat tahu apa yang dinamakan oleh beliau. Beliau menyatakan yang berhormat, beliau mengibarkan gambar tersebut memperolehkan dia sedang berbuka puasa seolah-olah dia berbahasa Cina dan menyatakan yang berhormat apa yang mereka makan. Pak Putih yang berhormat, sidang terhadap sekalian, siapa yang tidak kenal Pak Putih? Pak Putih tidak ada benda yang halal bagi Pak Putih. Sudah semestinya apa yang dimakan oleh mereka itu khinzir dan sebagainya. Ini amat menyedihkan kami sekaligus menentangkan kami di bawah kerajaan menolak usul tersebut. Tuhan yang dipertua sudah hormat sekalian. Jelaslah, hujah yang saya bawakan tadi telah membuktikan bahawasanya globalisasi meruntuhkan akhlak remaja sekaligus mampu menyelamatkan inspirasi negara. Tuhan yang dipertua sidang dewan sekalian, keputusan yang bakal dibuatkan hari ini akan menentukan bagaimana masa hadapan negara kita yang disebabkan keegoan kita, rakyat sekalian jatuh merana. Tuhan yang dipertua, saya menegaskan sebelum nasi menjadi bubur, usul yang dibawakan oleh kami yaitu globalisasi menghapus jati diri remaja, wajar diterima, bersikap rasional, melihat kepada impak-impak negatif terhadap globalisasi itu tersendiri yang menyebabkan jati diri remaja runtuh yang dipertua. Sekian, terus mencatat. Assalamualaikum. Terima kasih ya Pak Bapak Menteri. Yang dihormati Tuan Haji Ketua Barisan Suara Hakim yang arif dan bijaksana, rekan-rekan perjuangan di Perguruan Pembangkang, rekan-rekan Tua Harum di Perguruan Kerajaan, seterusnya hadirin hadirat yang hadir bersama pada hari ini untuk melihat bagaimana kerajaan pada hari ini tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan usul kasihan yang dibawa pada hari ini cukup menarik. Globalisasi menghapus jati diri remaja,
Maka sebentar tadi telah bangkit Perdana Menteri kita menyatakan pendefinisian usul. Maka kami pada hari ini tidak ada masalah dengan pendefinisian yang dibawa. Maka kami terima pendefinisian usul mereka pada hari ini. Baiklah, sebelum saya melakukan gerak kerja saya yang pertama iaitu membidas hujah-hujah songsang yang terbit pada lisan ketua persidangan kita pada hari ini. Kita lihat. Pertama, kita perlu memahami apa itu globalisasi. Menurut IMF iaitu satu badan antara antarabangsa iaitu International Monetary Foundation menyatakan bahawasanya globalisasi ini dipengaruhi oleh 4 indikator utama baru layak dipanggil globalisasi. Yang pertama, antara 4 indikator ini adalah yang pertama budaya, yang kedua lingkungan alam, yang ketiga adalah ekonomi, dan yang keempat adalah tata kerja. Maka kita lihat penjelasan saya untuk Perdana Menteri tersebut. Mereka pada hari ini menyatakan hujah mereka adalah jatuhnya jati diri remaja di sekarang globalisasi. Sedangkan yang mereka bawa adalah gejala sosial. Maka apa kaitannya gejala sosial ini dengan 4 di antara indikator globalisasi? Yang pertama kita lihat budaya. Budaya membawa maksud kemajuan pemikiran dan peradaban. Tiada kaitan dengan gejala sosial. Maka saya kira mereka tidak memahami apa itu globalisasi. Mereka tidak menyatakan melalui indikator pertama. Maka saya kira 1-0 di sini. Dan yang kedua, kita lihat kemudian kepada lingkungan alam. Lingkungan alam membawa maksud dengan sekitar yang mempengaruhi seseorang. Apa kaitannya dengan media sosial? Masih ada kaitan. Maknanya kami 2-0. Kita lihat boleh pada indikator dan 3. Ya, itulah kata kerja. Apa kaitannya gejala sosial dengan tata kerja? Masih ada kaitan. Maknanya pihak kami 3-0. Kita lihat boleh pada indikator yang keempat, iaitulah ekonomi. Apa kaitannya gejala sosial dengan ekonomi? Jadi kaitan. Maknanya pada hari ini kami 4-0. Mereka ini hanya mengasifkan nampaknya. Kita melihat gejala sosial seperti yang beliau katakan tadi adalah seperti merompak, zina, gay dan sebagainya. Kita lihat, adakah globalisasi faktor utama terjadinya perkara gejala sosial ini? Tidak, saya rasa. Kerana menurut Dr. Fadilah Kamsah, salah seorang pakar motivasi di Malaysia menyatakan kejatuhan jati diri remaja adalah sebagai 3 indikator yang utama. Yang pertama keluarga, yang kedua pengaruh rakan sebaya, dan yang ketiga ialah masyarakat. Apa kaitannya dengan globalisasi? Masih ada. Maka saya katakan mereka pada hari ini berkata-kata dan ucap mereka pada hari ini saya rasa jadi kaitan langsung dengan globalisasi yang mereka sendiri bawa. Baiklah, konsep kami pada hari ini mudah saja, iaitulah globalisasi meningkatkan jati diri remaja. Kita lihat. Terus pada gerak kerja saya yang kedua, iaitu memberi hujah melalui 2 indikator yang utama, iaitulah budaya dan lingkungan alam. Baiklah, budaya. Seperti yang saya katakan tadi, budaya membawa maksud kemajuan pemikiran dan peradaban. Kita lihat. Dewasa ini, seperti yang kita ketahui, teknologi maklumat dan komunikasi melalui proses globalisasi telah banyak membantu peningkatan taraf pemikiran rakyat. Sebagai contoh, saya kata, apabila anda melihat berita-berita, ini akan menyebabkan remaja-remaja pada masa ini mengetahui isu-isu yang ada di dalam dan di luar negara. Menurut akhbar Sinar Harian yang diterbitkan pada 23 Februari 5 pada tahun 2013 menunjukkan teknologi maklumat dan komunikasi remaja menggunakan beratus remaja adalah yang paling terbanyak, iaitulah 62%. Manakala orang dewasa yang menggunakan teknologi maklumat hanyalah 26%, manakala kanak-kanak hanya 12%. Manakala menurut akhbar New Straits Times New York, kata itu yang dipertua, menyatakan bahawa di negara Amerika Syarikat, remaja mereka lebih banyak melihat rancangan-rancangan yang kita kata berfaedah berbanding dengan rancangan-rancangan yang tidak berfaedah. Ini fakta warga Dewan yang mulia. Kita lihat tadi melalui teknologi maklumat dan komunikasi disebabkan proses globalisasi antara sumbangannya adalah yang kedua
peningkatan penggunaan bahasa asing. Kita lihat, apabila kita melihat filem-filem dari luar negara yang disertai dengan sari kata, kita akan mula memahami bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Ini yang saya katakan kelebihan luar yang hormat. Silakan. Yang berhormat, dia kata saya pula yang tidak tahu usul, sebenarnya dia yang tidak tahu usul. Sila dah usul kita pada, iaitu globalisasi menghasilkan jadi diri remaja. Fokuskan kepada jadi diri remaja. Adakah remaja tidak ada sosial yang berhormat? Itu yang pertama. Yang kedua yang berhormat, jika yang berhormat katakan kepada kami dan sedaya masyarakat bahawa globalisasi langsung tidak memberikan apa-apa efek terhadap remaja ini sendiri. Nyatakan apa ini kepada kami? Apakah efek-efek yang lain? Mohon komentar. Kesan-kesan. Warga dewan yang mulia, nampaknya mereka tidak memahami apa itu maksud sosial. Sosial membawa maksud pergaulan demonstrasi. Ini yang dikeluarkan oleh Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini maksud sosial pergaulan ataupun mesra. Nampak tak mereka tidak memahami maksud sosial? Maka tahap intelektual yang rendah, saya kira. Yang kedua, persoalan yang kedua mereka katakan faktor lain. Kan tadi saya dah kata, faktor utama berlakunya kejadian sosial menurut Fadilah Kamsah, Datuk Fadilah Kamsah adalah 3. Keluarga, pengaruh harga sebaik dan masyarakat. Nampaknya telinga mereka cuan dan mendengar budak-budak saya. Saya teruskan kepada budak saya, iaitu budaya. Dan habis lagi warga yang mulia. Kita lihat, bahasa asing sudah, saya rasa sudah selesai. Maka benarlah saya kata, benarlah budak saya menunjukkan indikator pertama budaya, iaitu menunjukkan indikator utama globalisasi iaitu budaya, meningkatkan lagi jati diri remaja melalui globalisasi. Bagi dia mulia. Selesai sudah, budak saya budaya. Kita pergi pada budak saya kepada perkara kedua, indikator kedua, iaitulah lingkungan alam. Apakah maksud lingkungan alam? Lingkungan alam bermaksud persekitaran yang mempengaruhi seseorang. Kita lihat, menurut sekali lagi Datuk Fadilah Kamsah, tokoh pakar motivasi negara, beliau menyatakan orang yang benar rapat dengan remaja adalah kedua imam mereka. Kita lihat, di masa ini kecanggihan teknologi maklumat dan komunikasi pada proses globalisasi menyebabkan remaja pada zaman sekarang ini akan lebih menumpukan pelajaran. Mengapa kita lihat bagi dewan? Di masa ini teknologi maklumat dan komunikasi atas proses globalisasi mengeluarkan aplikasi-aplikasi yang dahsyat. Kita lihat. Pertama, di sekolah-sekolah sekarang ini mempunyai satu sistem yang dinamai sistem pengurusan sekolah ataupun singkatannya SBS. Menurut bekas Menteri Pendidikan Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin, beliau mengatakan sistem ini telah digunakan oleh 23 buah sekolah di negara kita. Hanya 3 buah sekolah sahaja yang menyatakan sistem ini kurang berguna. Maknanya 20 buah sekolah lagi menyatakan bahawa sistem ini berguna. Mana betul lah saya kata, ujar saya di bawah kita kata indikator yang kedua iaitu lingkungan alam meningkatkan lagi jati diri remaja kita. Maka saya rasa konsep yang kami bawakan pada hari ini itulah kita kata globalisasi meningkatkan lagi jati diri remaja. Maka melihatkan kepada kerajaan yang tidak memahami usul yang sendiri yang ke bawah, maka saya rasa usul pada hari ini wajib ditolak. Untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Bangkitnya kedua pembangkang itu tadi cukup tampak itu seperti ikan buntal, kembung di luar tapi kosong di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berdoa. Seperti kerajaan delegasi pembangkang sahabat mama di sebelah sana serta seluruh warga dewan yang sedang berjalan salah satu integriti, salah satu aspirasi. Berdiri saja untuk menentukan yang mana hasil dan yang mana bermata. Namun jauh hari juga yang mengenal hati kami. Sampai pihak pembangkang melihat dengan mata helah, baru dapat melihat jejak sudut dan ruang, bukan sibuk membangkang. Yang betul, kami pihak perhubungan jejak saya yang menegaskan bahawa usul globalisasi menghakimi sendiri remaja wajar diterima atas rasional melihat kepada impak negatif globalisasi
remaja. Yang berhormat, sebentar tadi Ketua Pembangkang ada mengatakan bahawa usul yang dibahaskan wajar ditolak. Kami baru menyatakan definisi dan hujah pertama kami di kewakilan kerajaan. Belum lagi mengatakan hujah kedua dan hujah ketiga. Namun yang berhormat sudah sibuk mencari idea untuk membidas hujah kami. Ini menunjukkan ketidakprofesionalan pihak pembangkang dalam menilai usul yang dibawa sebelum mendengar hujah-hujah yang diberikan. Apa yang telah diperkatakan Perdana Menteri di pihak kerajaan tidak wajar dipersoalkan. Melihat kepada kesan negatif globalisasi itu sendiri yang menjadi penghakis data diri remaja di negara kita khususnya dan di dunia secara amnya. Saya beri suatu contoh. Ini pun adanya berhormat masa berdiri di atas kaki sendiri di atas bumi yang nyata ini dengan pandangan yang tidak tertutupi. Pasti berhormat dapat melihat betapa ramai remaja-remaja di negara-negara di Asia Tenggara, malahan di luar negara yang kehilangan jati diri mereka kerana globalisasi. Namun yang berhormat sibuk mencari kesalahan kami di pihak perwakilan kerajaan, sedangkan mereka tahu tentang kebenaran usul yang dibawa. Seolah-olah gajah di depan mata tak nampak, kuman di seberang tambak nampak pula. Saya ingin membidas hujah pertama Ketua Pembangkang yang diungkapkan seperti tadi. Kata beliau, globalisasi meningkatkan jati diri remaja. Beliau mengatakan bahawa Amerika Syarikat remajanya betapa bijak menggunakan teknologi dengan cara yang baik. Saya ingin bertanya kepada Pak Pembangkang, kita berada di dalam Malaysia. Berikan satu fakta kepada saya bahawa negara dan remaja di Malaysia dan remaja di Malaysia menggunakan teknologi dengan baik. Duduk yang Bapak, saya ingin teruskan kerja saya. Saya rasa pembawaan Ketua Pembangkang ini cukuplah mudah. Mereka mengatakan bahawa remaja dengan globalisasi, remaja dapat didekatkan dengan ibu bapa. Tapi hujahnya mengatakan bahawa globalisasi dapat dibawa dalam bidang pendidikan. Apa kaitan hubungan antara ibu bapa dengan pendidikan? Ya Muhammad, saya rasakan bahawa hujah kebetulan dapat saya hujah. Terima kasih, silakan Ya Muhammad. Yang Muhammad mengatakan bahawa Yang Muhammad minta kami berikan contoh di Malaysia. Saya ingin bertanya pada Yang Muhammad, adakah pada tajuk kita terdapat kataan Malaysia? Tiada. Maka kita berbincangkan mengenai dunia. Itu usul yang kerajaan dapat. Yang berhormat, kita berada dalam bahasan kerajaan. Takkanlah kita nak menggunakan kerajaan. Kita hanya menjadikan negara lain sebagai contoh Yang berhormat. Tapi kita sudah mengambil usul untuk menjelaskan kita sendiri. Takkan Yang berhormat ingin membicarakan tentang negara lain. Sedangkan negara lain hanya boleh dijadikan sebagai contoh. Saya ulangi. Baik Yang berhormat, saya bersesuaian dengan sudah saya yang kedua di bawah kata kunci globalisasi padat, penjajahan budaya dan minda makin melebar. Yang berhormat, mengapa kami mengaitkan budaya dengan tajuk usul yang dibawa? Ini kerana budaya merupakan antara satu elemen penting dalam konsep jati diri. Dan budaya ini terdiri daripada bahasa, cara berpakaian, tata sila, komunikasi dan sebagainya. Yang berhormat, salah satu konsep penting budaya termasuklah hiburan. Kalau dulu remaja suka kepada zamping, inang, ulik mayang dan sebagainya. Tapi remaja hari ini terlalu terpengaruh dengan black metal, gothic yang menjadi kegilaan. Yang berhormat, saya berikan satu penjelasan kepada penjajahan budaya yang merosakkan jati diri remaja kerana globalisasi. Membawa contoh rakyat di negara Korea. Di sana, mereka mengubah muka, hidung dan pada mana saja anggota mereka melalui pembedahan plastik. Globalisasi hari ini, remaja kita tu menganggap ia satu perkara yang biasa. Dulu kita menganggap ia satu perkara buruk, tapi kerana mengumumkan tentang baiknya, cantiknya pembedahan plastik ini, menjadikan remaja negara kita mengambil hal tidak mengikuti ia satu perkara yang ketinggalan zaman. Yang berhormat, ini jelas menunjukkan kenegatifan globalisasi yang meruntuhkan budaya seseorang remaja yang menjadikan budaya itu merupakan elemen penting dalam jati diri. Kedua, saya bawakan globalisasi, penyebab penjajahan minda. Penjajahan minda inilah yang paling teruk kepada golongan remaja. Saya beri satu contoh. Pada satu ketika dahulu, Turki merupakan satu empire Islam yang agung, tetapi kerana globalisasi, dunia tanpa sepadan sedikit demi sedikit budaya mereka terhakis. Kita kena faham. Dulu Bapak, saya kena teruskan hujah saya. Kita kena faham, Turki merupakan antara negara yang paling dekat dengan Barat. Yang paling dekat dengan Barat. Ini menjadikan proses asimilasi kepada remaja mereka amat cepat berlaku. Yang berhormat, ibu nampak kami berbangsa langsung tidak bersedia untuk memerintah negara bila mereka tidak peka dengan keadaan di luar negara.
Di Muhammad mengikut 60 daerah kita laluan hanya boleh diberikan jika beringat seteruskan itu jadi betul. Maafkan saya. Tapi ini mungkin pihak bangga mempunyai masalah dalam seteruskan kalau saya yang berpolibaran wajib globalisasi menolak integriti politik. Tak salah. Yang Muhammad jika kita bersuri dengan lebih tinggi dunia kita yang pernah digemparkan dengan soal kisah tentang orang Raja Australia yang berumur 12 tahun yang terpengaruh dengan ideologi IS yang didapatkan daripada Facebook. Remaja ini sanggup meninggalkan keluarganya, tanggung jawab sebagai seorang anak, tanggung jawab sebagai seorang pelajar untuk mengikuti IS. Dan suatu ketika pihak daripada IS menghantar email kepada Australia. Dari sana remaja tersebut berdiri mengatakan bahawa dia akan pulang ke Australia sebelum bendera IS berkibar di White House. Ini boleh menyebabkan remaja lain ini boleh menyebabkan remaja lain berpengaruh untuk melakukan perkara yang sama. Kerana Facebook, Twitter, Instagram dengan event yang diperka antara mekanisme promosi remaja hilang menjadi sebagai suara rakyat yang sisa negara. Dengan kata lain, hidup tidak jadi remaja sebab globalisasi. Secara ringkasnya, globalisasi menyebabkan pemimpin yang diharapkan sebagai penerus aspirasi negara akan gagal dibentuk. Jangan terkejut tidak sampai hari nanti bila kita memandang ke belakang, ingat satu pindah sebagai seorang pejuang berupa-rupanya belakang parah. Jangan terkejut bila sampai hari nanti bila kita berpaling ke belakang melihat generasi atau memegang tampuk pemerintahan. Rupa-rupanya terdiri pada ulama berkuasaan dan generasi K-pop yang penuh dengan hiburan. Maka warga dewan tak banyak yang saya minta hanya untuk kesejahteraan negara. Kami berbujang bukan seperti pungguk yang dihidupan bulan, bukan juga seperti tetayu yang dihidupan hujan. Tapi ini satu amanat untuk asli negara yang terus berlaku. Seharusnya pihak pembangkang berfikir secara intelektual, bukan secara intelek muda yang hanya berfikir seramai-seramai saja. Seharusnya pihak pembangkang berfikir dengan secara bijaksana, bukan secara tidak perlu minta di sini saja. Seharusnya pihak pembangkang berfikir 200 hingga 300 tahun akan datang, bukan berfikir hari ini dan esok lupa. Maka semua hati kepada dewan berfikir kembali tentang usaha yang dibawa. Saya menjadi kedua menegaskan sekali lagi bahawa usul yang dibawa wajar diterima atas rasional melihat kepada impak negatif globalisasi kepada yang menghakimi dan diterima wajar. Mohon terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi, salam globalisasi, salam kalamati, salam peribatan buat semua. Terima kasih Tuan Dipertua, rakan fraksi pembangkang, sahabat lama di delegasi kerajaan, hadirin hadirat sekalian. Baiklah, saya selaku pembangkang kedua masih lagi berdiri teguh di belakang Yang Berhormat Ketua Pembangkang yang begitu sangat bergaya pada hari ini dengan menolak usul yang berbunyi globalisasi menghakis jati diri remaja. Baiklah, terus pada gerak kerja saya yang pertama iaitu membidas tentang apa yang dibicarakan oleh perwakilan kerajaan pada hari ini. Pertama, Timbalan Perdana Menteri mengatakan tentang meruntuhkan budaya. Globalisasi ini meruntuhkan budaya. Saya kira tidak pernah saya mendengar beliau mengaitkan keruntuhan budaya ini dengan 4 indikator yang kami bawakan pada hari ini. Warga Dewan yang mulia, anda perlu faham bahawa globalisasi ini terdiri pada 4 indikator utama, iaitu tata kerja, ekonomi, lingkungan alam dan budaya. Baiklah, jika salah satu indikator ini tidak wujud, maka perkara ini tidak layak dipanggil globalisasi. Tetapi Timbalan Perdana Menteri tidak pernah menyebut keruntuhan budaya dikaitkan dengan 4 indikator utama ini. Kedua, dia mengatakan tentang politik tercela. Saya rasa masih lagi tiada kaitan dengan 4 indikator utama ini. Maka mereka tidak membicarakan tentang globalisasi, mereka membicarakan tentang politik pada hari ini. Maka saya kira mereka telah salah membicarakan usul. Terus gerak kepada Perdana Menteri yang begitu sangat bergaya. Baiklah, beliau mengatakan definisi globalisasi adalah tentang barangan dan perkhidmatan. Lalu beliau menceritakan tentang sosial. Apakah kaitan barang dan perkhidmatan dengan sosial? Sangat menunjukkan bagi definisi dan yang beliau berikan. Sepatutnya benar kerajaan perlu menceritakan tentang barang dan perkhidmatan melalui globalisasi dan dapat menghakimi jati diri remaja. Tapi beliau menceritakan tentang sosial. Itu yang saya tidak faham di perwakilan kerajaan. Beliau mengatakan sosial ini sebagai globalisasi teknologi maklumat. Tapi persoalannya, apakah asas sebenarnya yang menyebabkan masalah sosial, sosial ini berlaku?
Seperti mana yang dikatakan oleh Izin apa yang dipertua? duduk dulu yang berhormat. Seperti mana yang dikatakan oleh Ketua Mahkamah kita pada hari ini, kita mengatakan kegagalan sosial dipengaruhi oleh 3 indikator utama, iaitu keluarga, pengaruh sebagai dan masyarakat. Tapi saya melihat mereka hanya menceritakan tentang perkara-perkara kecil, perkara-perkara mikro. Saya kira ini ada satu perkara yang tidak relevan diutarakan pada hari ini. Baiklah, selesai membilas kedua-dua perwakilan kerajaan. Silakan yang berhormat. Tadi Bapak sudah cakap bahawa budaya tidak mempunyai kaitan dengan unsur di bawah. Bila Bapak seolah-olah mereka ingin pada unsur globalisasi. Mengapa kami mengaitkan budaya dengan jati diri? Seolah-olah yang Muhammad hanya berikan kita globalisasi sedangkan unsur di bawah globalisasi menghakis jati diri remaja. Mohon respon yang berhormat. Mohon yang berhormat masyarakat semua dengan nada lebih tenang. Mohon berhormat masyarakat semua dengan nada lebih tenang. Baiklah, saya tidak membazir masa kalau beliau berkata dengan tidak berbudir. Baiklah. Sudah saya yang pertama di bawah kata kunci tata kerja. Baiklah, apakah yang dimaksud dengan tata kerja? Tata kerja berarti peraturan atau sistem dalam melakukan sesuatu. Baiklah, di dalam perdebatan ini pun ada sistem dan peraturan. Ini kata globalisasi menerusi tata kerja. Itu indikator ketiga yang perwakilan pembangkang bawakan pada hari ini. Baiklah, dalam konteks remaja yang warga Dewan Mulia perlu faham, remaja ini terdiri pada lingkungan manusia yang berumur 13 hingga 25. Rata-rata remaja yang lingkungan 13 hingga 25 ini masih lagi dalam proses pengajian di Institut Pengajian Tinggi Mahmud Rendah. Baiklah, maka saya datang satu contoh yang sangat mudah. Di sekolah-sekolah, saya ambil contoh di sekolah-sekolah Muhammad perempuan. Mereka perlu memakai tudung warna putih. Mereka perlu memakai baju kurung warna putih. Mereka memerlukan pakaian seragam yang begitu lengkap. Dan saya kira perkara ini kalau mengikut rasional akal kita, sistem-sistem dan peraturan yang dibawa oleh sekolah ini menjadikan pelajar lebih sistematik dalam pengurusan diri dan menjadikan pelajar lebih berdisiplin. Itu pendapat yang kami bawakan pada hari ini. Maka saya kira kerajaan tidak perlu mempertikaikan mengapakah peraturan sistem ini menghadiri diri dan ajar. Itu adalah perkara yang menunjukkan mempertikaikan wajah saya. Baiklah, selesai wajah saya yang pertama di bawah kata kunci tata kerja. Baiklah, terus pada wajah saya yang kedua di bawah kata kunci ekonomi. Ekonomi, apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi? Ekonomi ialah urusan mengenai hal perbelanjaan, penggunaan barang dan perkhidmatan. Baiklah, setelah kita telah menyelidik, mengkaji tentang ini 3 indikator utama yang kami bawakan pada hari ini, iaitu lingkungan ilmu, budaya dan tata kerja, kita lihat pada ekonomi. Apabila pelajar yang lingkungan remaja ini rata-ratanya sedang belajar pada umur 13 hingga 15. Mohon silakan Ketua Dipertua. Silakan yang berhormat. Terima kasih Tuan Ketua. Yang berhormat, menurut bancian dengan izin International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex Association dengan kerjasama International Gay and Lesbian Human Rights mendapati bahawa purata 15 orang remaja Malaysia mendaftar dengan kedua-dua pertubuhan tersebut setiap minggu. Maka tak dapat dinafikan lagi globalisasi menghakis dan diri remaja yang berhormat. Baiklah, terus pada wajah saya. Seperti mana yang saya akan bicarakan pada hari ini, jikalau remaja yang sedang belajar ini dapat menguruskan hal pembelanjaan yang baik, penggunaan barang dengan perkhidmatan yang begitu baik, impak yang positifnya ialah remaja akan lebih pandai kendiri, mempunyai perilaku yang baik, serta dapat menggunakan strategi wang pada masa depan yang dengan lebih baik. Ini dikutkan dengan fakta yang dikeluarkan oleh Datuk Dr. Fazila Kamsah, seorang pakar motivasi di negara Malaysia kita ini. Bila mengatakan jikalau seseorang individu itu menguruskan hal pembelajaran dan menggunakan barang dengan perkhidmatan yang baik, secara tidak langsung nilai murni dan jati diri individu seseorang itu akan meningkat. Itu yang dikatakan oleh Datuk Dr. Fazila Kamsah. Maka saya kira ini bukan apa yang dibicarakan oleh Datuk Dr. Fazila Kamsah ini tidak boleh dipertikaikan. Baiklah, selesai wajah saya kedua. Akhir kalam hanya satu yang saya pinta. Kedua-dua 3/3 lewat ini memikirkan apa yang baik buat negara yang kita kasih dijualkan cintanya. Jangan hanya ingin memeluk-meluk namun apakan daya tak sampai. Jangan hanya untuk termenung namun apakan daya cita tak capai. Sebelum itu saya memohon izin agar dengarkan serangkap pantun dari Kok Lanas ke Kota Baru dan nampak sudah Muhammad
Saya tidak ingin bermain masa. Suka untuk saya terus membidah hujah ketiga pembangkang di bawah kata kunci globalisasi meningkatkan jati diri remaja. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh ketua pembangkang sebentar tadi, dia hanya menekankan kepada globalisasi kepada 4 indikator, iaitu 4 indikator utama. Tetapi apakah kaitannya keempat-empat itu dengan jati diri remaja? Saya ambil contoh satu. Indikator iaitu budaya. Berdasar daripada globalisasi, budaya barat meresap masuk ke dalam budaya kita hingga menghilangkan budaya timur. Sodoh. Saya baca. Menurut sarjana barat Sir Andrew Scott 1965 menyatakan bahawa era teknologi maklumat telah menimbulkan pelbagai permasalahan sosial. Dulu yang berhormat, penggunaan internet seumpama ini telah menyebabkan pelbagai maklumat yang diterima disalahgunakan oleh remaja tanpa dapat dikawal dan diguna untuk tujuan tidak baik. Dulu yang berhormat. Siapa yang berhormat? Melalui globalisasi ini juga kemasukan pelbagai maklumat tanpa sekatan, terutamanya anasir-anasir dari barat, akan memberikan pelbagai kesan negatif kepada remaja. Sekiranya mereka terus melayari laman web yang tidak sepatutnya, akan menyebabkan kerosakan akhlak dan sebagainya. Nampaknya Menteri Ketiga telah memberikan satu hujah baru. Satu je kalau. Aku suruh mana? Sebab yoyak saat ni globalisasi meningkatkan. Okey, mengapa? Boleh ulang kembali, saya tidak mendengarkan peta bicara yang berhormat. Saya tidak mendengarkan peta bicara. Menteri Ketiga telah memberikan satu hujah baru. Teruskan je, teruskan. Yang Pertama Menteri teruskan bekerja. Tahu. Jago, saya tak pajak. Saya teruskan dengan bidasan terhadap pembangkang kedua dengan hujah keduanya. Sistem-sistem yang dibawa oleh globalisasi memberikan kesan positif kepada sekolah. Baiklah, yang berhormat mengatakan kesan positif. Remaja mendapat kesan positif melalui pembawaan globalisasi melalui sekolah. Apakah yang berhormat? Tidak nampak yang berhormat. Yang hanya saya nampak kesan negatif. Memang setiap nafikan ada positif. Tetapi Mohon silakan dari betul. Kira ya Bapak. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan, Yang berhormat di Barisan Kerajaan serta warga Dewan yang saya kasih. Kami mendapati bahawa pihak kerajaan habis-habisan menyatakan bahawa globalisasi menghakis jati diri remaja. Sedangkan yang menghakis jati diri remaja ialah penyalahgunaan individu tersebut terhadap globalisasi tersebut. Di sini kami ingin mengingatkan bahawa jati diri remaja bukannya disebabkan oleh kewujudan globalisasi tersebut. Jadi kami berharap agar pihak kerajaan dapat meneliti dan mengkaji dengan lebih mendalam mengenai elemen apa yang menghakis jati diri remaja. berhormat, masa telah habis, sila duduk. Pembelajaran sahaja yang berhormat. Saya sambung dengan Tuan Yang di-Pertua bagi menjernihkan kekeruhan hujah
Persoalan saya di sini, apakah kaitan ekonomi dengan remaja yang berhormat? Sila yang Bapak. Saya tidak pernah mengatakan apa yang dikatakan oleh beliau tadi. Ini sudah tenang bagi saya rasa. Terima kasih. Tetapi yang berhormat berkaitan dengan ekonomi yang berhormat. Tidak jujur yang berhormat. Sudah habis dua. Izin laluan yang berhormat. Untuk menegakkan hujah kami, saya ingin meneruskan dengan sesi pengukuhan hujah kami yang pertama di bawah kata kunci globalisasi menentukan nilai murni remaja. Seterusnya, hujah kami yang kedua di bawah kata kunci globalisasi pada penjajahan budaya dan minda makin merebak. Seterusnya, hujah kami yang ketiga di bawah kata kunci globalisasi menular integriti politik mudah tercalar. Jadi dengan itu kami di perwakilan kerajaan menegaskan bahawa usul yang dicadang iaitu globalisasi menghakis jati diri remaja wajar diterima sebulan suara berpaksikan rasional iaitu melihat kepada impak-impak negatif dari globalisasi itu sendiri yang menghakis jati diri remaja. Maka saya mohon 3/3 Dewan berdiri bersama kami untuk menyokong usul perbahasan yang kami bawakan. Mohon terus bercadang. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat atas pembicaraan pencegahan yang bertajuk globalisasi menghakis jati diri remaja. Nak tunggu. Anak kata gamau tidak dikata. Terima kasih Tuan Jadi Pertua yang dihormati puan-puan di pihak pembangkang. Seterusnya lawan-lawan di kerajaan. Terus kepada kerja saya yang pertama iaitu saya akan membidas hujah-hujah dan bidasan-bidasan yang saya beri lalu songsang oleh pihak kerajaan. Baiklah, saya akan mulakan dengan membidas menteri ketiga yang saya rasa telah mempucar kacirkan pihak kerajaan sendiri. Baiklah, yang pertama, bangkit beliau dengan bangganya mengatakan saya ingin membidas hujah ketiga. Tetapi beliau dengan senangnya merujuk kepada kedua pembangkang, sedangkan hujah ketiga diutarakan oleh timbalan pembangkang pada hari itu kesilapan pertama pada menteri ketiga. Baiklah, yang kedua, kami memberi celahan namun mereka takut untuk menerima. Itulah kesilapan yang dilakukan oleh pihak kerajaan, menunjukkan mereka takut dengan usul yang mereka sendiri bawa pada hari ini. Kesalahan kedua. Baiklah, yang ketiga, kami bangkit mengatakan izin laluan dan kami menyatakan bahawa pihak kerajaan memberikan hujah baru. Kemudian mereka hanya senyap, tidak berkata, menunjukkan mereka bersetuju bahawa mereka memberikan hujah baru iaitu menyalahi apa yang boleh dilakukan oleh menteri ketiga, kesilapan yang amat besar oleh menteri ketiga. Baiklah, seterusnya, saya lihat bidasan daripada menteri ketiga tidak tentu hala. Beliau tidak menyatakan bidasan terhadap hujah yang mana, bidasan terhadap hujah yang mana. Saya kira bidasan telah dilakukan oleh menteri ketiga sangat putar kacir kerana beliau, saya rasa hujah kami terlalu ampuh dan kukuh dan pihak kerajaan tidak tahu untuk membidas apa. Itu kesilapan menteri ketiga. Dan satu lagi kesilapan yang saya rasa paling besar adalah pihak kerajaan telah memfitnah pihak pembangkang. Beliau mengatakan bahawa ketua pembangkang bangkit dan menyatakan mengenai ekonomi, sedangkan ekonomi dinyatakan oleh pembangkang kedua. Itu kesilapan menteri ketiga. Mohon lebih mendukungkan pada apa yang kami bicarakan menteri ketiga berada kepada hujah ketiga dari menteri kedua. Baiklah, mereka menceritakan mengenai politik. Baiklah, saya ingin merujuk kembali kepada definisi yang diutarakan oleh pihak kerajaan. Definisi daripada Perdana Menteri, mereka mengatakan bahawa globalisasi adalah dunia tanpa sepadan dan mereka seperti perkhidmatan, barangan, dan saya dapati bahawa definisi mereka tiada kaitan dengan politik iaitu hujah yang mereka bawa pada hari ini. Itu kesilapan di pihak kerajaan. Baiklah, kemudian kepada hujah kedua dari menteri kedua iaitu hujah kedua bagi pihak kerajaan. Pertama, mereka memberi contoh tentang pembedahan plastik di Korea. Saya ingin membetulkan yang berhormat di sana bahawa pembedahan plastik di Korea tidak dilakukan oleh remaja, hanya dilakukan oleh orang dewasa. Mereka lari dari konsep dan usul yang mereka sendiri bawakan pada hari ini. Kesilapan dari pihak kerajaan. Baiklah, seterusnya saya akan
dilakukan oleh Perdana Menteri seterusnya mengucapkan kerajaan. Yang pertama, beliau mengatakan bahawa keruntuhan akhlak. Jadi saya ingin menyatakan bahawa kami membawa 4 indikator utama di pihak pembangkang dan mereka tidak menyatakan bahawa mereka tidak setuju dengan 4 indikator, iaitu 4 indikator yang mempengaruhi perkataan globalisasi. Itulah kesilapan di pihak kerajaan. Baiklah, seterusnya mereka tidak menyatakan ini adalah kesilapan yang paling besar pada definisi Perdana Menteri. Mereka hanya memberikan definisi iaitu mengenai globalisasi dan jati diri. Sedangkan mereka tidak memberikan maksud menghakis dan remaja. Kerana itulah hujah-hujah yang diutarakan oleh kerajaan pada hari ini tidak kena dengan usul yang mereka sendiri bawa pada hari ini, menunjukkan kegagalan pihak kerajaan memahami usul yang mereka sendiri bawakan pada hari ini. Kesilapan yang paling besar di pihak kerajaan. Baiklah, seterusnya pihak Perdana Menteri memberikan contoh mengenai bas putih, iaitu satu yang menjadi viral di laman sosial, iaitu tentang 2 orang Cina yang memakan bak putih dan mereka menaikkan foto tersebut di laman sosial. Baiklah, sekali lagi saya ingin membetulkan kenyataan Perdana Menteri bahawa 2 orang yang membuatkan foto tersebut bukan remaja. Itu adalah dewasa. Minta faham yang berhormat Perdana Menteri. Baiklah, saya rasa segala kesalahan yang telah nyatakan pihak kerajaan menunjukkan bahawa mereka gagal memahami usul yang mereka sendiri bawa pada hari ini. Mereka sibuk menyatakan mengenai baiklah, dipersilakan Yang Berhormat. Yang Berhormat katakan pada kami tadi bukan remaja, sedangkan fakta ini menunjukkan yang budaya orang Cina itu melingkungan 17 tahun remaja. Ini akan menyebabkan remaja kita mempunyai kepimpinan tak kembali komentar. Namun Yang Berhormat, kerana itu saya menyatakan bahawa pihak kerajaan tidak menyatakan definisi remaja. Mereka tidak mengatakan bahawa remaja itu berusia lingkungan berapa. Itu kesilapan pada pihak kerajaan. Mohon mengetahui kesilapan mereka. Baiklah, jadi selaku pihak pembangkang, saya ingin kembali menegakkan hujah-hujah kami di pihak pembangkang. Bangkit Ketua Pembangkang, beliau menyatakan mengenai konsep yang kami bawakan pada hari ini, iaitu bagaimana globalisasi meningkatkan kita duduk Yang Berhormat. Bagaimana globalisasi meningkatkan jati diri remaja. Yang Berhormat, tahukah Yang Berhormat, data dan statistik banyak menunjukkan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja di negara ini adalah semakin serius Yang Berhormat. Yang Berhormat kenapa tahu tu? Dan yang keduanya, mengikut pihak berkuasa Jenayah Bukit Aman melalui laporan yang dilaporkan oleh Berita Harian yang bertarikh 23 Jun 2015 menunjukkan bahawa 47,740 orang remaja ditangkap atas kesalahan jenayah harta dan kekerasan Yang Berhormat. Untuk pengetahuan Yang Berhormat juga, perangkaan polis menunjukkan bahawa antara kesalahan yang dilakukan oleh para remaja itu ialah seperti jenayah rokok, vandalisme, merompak dan mencuri motosikal Yang Berhormat. Ini jelas menunjukkan bahawa globalisasi menghakis jati diri remaja Yang Berhormat. Mohon faham itu Yang Berhormat. Terima kasih. Saya faham apa Yang Berhormat katakan. Terima kasih Yang Berhormat. Baiklah, pertama mereka mengatakan perkataan berkenai banyak fakta. Tapi mereka hanya mengatakan banyak fakta. Tapi mereka tidak menunjukkan akta dan sumber fakta itu dikeluarkan. Kesilapan, kecelahan. Baiklah, seterusnya mereka menyatakan mengenai jenayah rokok dan jenayah rompak. Apa kaitan jenayah tersebut dengan globalisasi Yang Berhormat? Sila faham. Baiklah, saya akan kembali menegakkan hujah kami di pihak pembangkang. Kami membawa konsep iaitu globalisasi dipengaruhi oleh 4 indikator utama dan pihak kerajaan tidak pernah membangkang 4 indikator kami bagaimana mereka setuju. Baiklah, 4 indikator utama ini mempengaruhi pertama budaya, yang kedua lingkungan alam, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat tata kerja. Baiklah, dari segi budaya, iaitu seperti yang dikatakan definisi budaya oleh Ketua Pembangkang, iaitu peningkatan pemikiran. Baiklah, maka dengan dunia tanpa sepadan yang ada sekarang ini, saya berikan contoh Astro Twitter TV. Itu adalah contoh globalisasi melalui budaya, iaitu indikator pertama kali. Itulah contoh yang kami bawakan pada hari ini. Yang kedua, kami menerangkan mengenai lingkungan alam, iaitu faktor-faktor utama yang mempengaruhi diri seorang remaja. Dan kami menceritakan mengenai bagaimana sistem yang ada pada sekolah-sekolah di Malaysia hari ini, iaitu seperti yang diberikan contoh oleh Ketua Pembangkang, sistem FROG yang telah dilakukan oleh 23 sekolah kerajaan di negara Malaysia menunjukkan bahawa 17 daripada
yang dimasukkan dengan globalisasi. Baiklah, seterusnya kami bercerita mengenai tata kerja. Bagaimana disiplin-disiplin dan peraturan-peraturan yang ada di sekolah mampu meningkatkan jati diri remaja. Jadi saya kira pada hari ini pihak kerajaan sendiri tidak memahami usul dan konsep yang mereka bawakan pada hari ini. Mereka menyatakan mengenai gejala sosial, budaya, rombak, rukun, bunuh dan sebagainya yang tiada kaitan langsung dengan definisi globalisasi yang mereka berikan, iaitu dunia tanpa sepadan melalui barangan perkhidmatan. Mereka gagal terangkan itu oleh pihak kerajaan. Jadi saya rasa sudah jelas dan terang bahawa pihak kerajaan telah melakukan kesilapan yang amat besar dengan kerajaan melalui kebincangan yang ketiga dan kata-kata yang tidak jelas dari musim kedua dan seterusnya pada menteri. Itulah kesilapan saya paling besar oleh pihak kerajaan, itu tidak memahami maksud sebenar globalisasi. Baiklah, saya rasa sudah cukup saya membicarakan kesalahan-kesalahan oleh pihak kerajaan dan seterusnya mohon usul ditolak. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat atas Hormati Tuan Raja Tua, Barisan Para Hakim yang berbagi bijaksana dan yang lain-lain. Kita lihat rumusan yang saya akan berikan. Pertama tadi, Perdana Menteri mereka bangkit menyatakan definisi globalisasi. Kita lihat, mereka menyatakan globalisasi bermakna dunia tanpa sempadan yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan. Saya nak tanya, apa kaitannya kerajaan sosial dengan barangan? Ya ada. Apa kaitannya kerajaan sosial dengan perkhidmatan? Ya ada. Maknanya mereka ini kadang-kadang contoh saya bagi adalah anda akan buat karangan yang bertajuk saya sehelai kemeja. Tetapi mereka pada hari buat saya sepasang kasut. Mereka lari bertajuk globalisasi ini. Ini yang saya rasa mereka tidak faham sebenarnya. Tengok semula, peruntukan budaya. Apa kaitannya peruntukan budaya dengan barangan dan perkhidmatan? Tak ada kaitan lagi. Maknanya mereka tidak faham makna globalisasi. Sedangkan mereka sendiri yang memberi definisi globalisasi. Warga Dewan yang mulia, kita lihat lagi antara yang berkaitan tadi politik tercela sebagai globalisasi. Kita lihat apa kaitannya politik dengan barangan dan perkhidmatan. Tiada kaitan. Maknanya mereka ini tersimpang siur dan salah jalan melalui apa yang kita perdebatkan pada hari ini. Apa yang kita perdebatkan hari ini adalah adakah globalisasi menghakimi dari diri remaja? Dan konsep kami pada ini mudah. Globalisasi meningkatkan dari diri remaja. Kita lihat, seperti yang saya katakan tadi, di bawah dua indikator utama globalisasi. Kerana warga Dewan kita perlu faham empat indikator ini mempengaruhi globalisasi. Jika anda menolak walaupun satu indikator ini tidak layak dipanggil globalisasi, sedangkan kalau kita lihat mula hujung-hujung mereka satu pun dari berkaitan dengan empat indikator ini. Maknanya saya kira hari ini kami nak 4-0 kerana mereka kaitan langsung hujung-hujung mereka dengan salah satu indikator ini. Seperti saya kira jika anda tolak walaupun satu indikator, anda akan, jika anda tolak walaupun satu indikator, bukan globalisasi namanya. Nampak tak warga Dewan yang mulia? Kita lihat. Saya juga menerangkan di bawah wajah saya, iaitu lingkungan alam. Saya katakan lingkungan alam ini bermaksud sesuatu. Lingkungan alam bermaksud keadaan sekitar yang mempengaruhi individu seseorang. Maka saya katakan menurut Dr. Fazila Kamsa, dia kata kedua ibu bapa ini adalah orang yang menerapkan dan dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi disebabkan globalisasi pada masa kini. Satu sistem yang canggih digital yang saya berikan masa ini contohnya SBS. Jadi ibu bapa boleh melihat besar anak mereka melalui sistem ini. Jadi saya kata jika saya jadi anak dan saya melakukan kita online di sekolah, maka putusan yang ditunjukkan di internet tidak baik, maka ibu bapa akan tahu keadaan saya. Maka benarlah saya kata ini akan meningkatkan jati diri remaja. Kemudian pembangkang kedua bangkit pula dengan menyatakan mengenai tata kerja. Perlu faham, tata kerja bermaksud peraturan atau sistem dalam bekerja. Maka dalam konteks sekolah mempunyai peraturan-peraturan tertentu yang menyebabkan jati diri remaja meningkat. Maknanya sekali lagi benar konsep yang dibawakan pada hari ini, globalisasi meningkatkan jati diri remaja kerana kami menyentuh indikator yang ketiga. Sedangkan mereka, wujud mereka dari satu berhujah yang berkaitan dengan indikator ini.
Perlu diingat warga dewan yang mulia. Kemudian hujah dia yang kedua iaitu di dalam ekonomi. Disebabkan ekonomi, disebabkan globalisasi menyebabkan remaja pada masa kini boleh menguruskan diri mereka sendiri, boleh menguruskan diri mereka sendiri. Maksudnya nilai motif mereka ni wujud di dalam jati diri remaja pada masa kini. Maka rumusnya adalah mereka termakan diri sendiri dan kami pada dia menang 4-0. Maka untuk terus membangkang, Assalamualaikum. Terima kasih Pak atas pertolongan. Seterusnya dipersilakan pihak kerajaan. Duduk ya Bapak. Tahu warna. Dia memang kita itu. Oh, memang kita betul kita je. Cakap kita duduk jadi betul ni putih. Lauk betul. Sebab kali Rizal lalu dia tak perlu kaca, mohon je lahir dia perlu lagi. Ni tak payah kaca, dia masuk. Sebab mari dia juri. Dan selasa juri dia. Jangan ada tanda ada. Menang mudah. Dia menteri ketiga berapa sangat udah mesej. Seterusnya dipersilakan pihak kerajaan untuk membahas pertolongan. Wah, Silakan. teacher. Tahu. Dari tadi pihak pembangkang menekankan tentang isu globalisasi. Mereka lupa tentang usul yang dibawa yang menekankan dua tentang terhakis yang ada di remaja. Terima kasih kepada tuan yang dipertua bergerak kepada sesi penggolongan. Sesi yang bebas sampai izin laluan dan sebarang cerahan. Saya ingin bawa ketiga-tiga arena peranan saya. Pertama, membidas ketiga-tiga sudah bincang pihak pembangkang. Yang kedua, mengumpulkan kita kami di pihak kerajaan. Dan seterusnya, mengadakan timbang tarikh antara dua. Pertama saya ingin membidas hujah daripada pihak pembangkang di bawah kunci globalisasi meningkatkan jati remaja. Yang berhormat, apakah mungkin menunjukkan globalisasi meningkatkan jati remaja? Sedangkan daripada Universiti Massachusetts menunjukkan bahawa hanya beberapa faktor sahaja kesan positif globalisasi kepada jati diri remaja. Yang kedua, mereka mengatakan tentang gerak kerja. Mereka mengambil contoh sistem yang dibawa oleh sekolah memberikan kesan positif kepada remaja. Tahukah yang pihak pembangkang bahawa kerajaan telah memberikan peruntukan berberian RM1 untuk memberikan kemudahan kepada remaja. Tetapi malangnya hanya sedikit sahaja remaja memberikan kemudahan tersebut kepada aktiviti positif. Yang ketiga, mereka menekankan tentang ekonomi. Apa kaitan jati diri remaja dengan ekonomi? Mereka mengatakan perkara tersebut seolah-olah menyusahkan hujah kami di pihak pembangkang. Kita kaitkan globalisasi dengan jati diri bukan tertumpu kepada globalisasi sahaja, tetapi juga kepada terhakisnya jati diri remaja. Sekarang saya mengumpulkan ketiga-tiga hujah kami di pihak kerajaan. Globalisasi meruntuhkan akhlak remaja. Kerana globalisasi, remaja kita lebih mendorong ke arah akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak negatif yang menjadikan diri mereka terdiri daripada golongan-golongan yang bukan lagi berjuang kepada pimpinan negara. Yang kedua, globalisasi padat yang menjajah negara. Globalisasi menjajah minda dan budaya. Yang berhormat, tahukah yang berhormat, kerana globalisasi hari ini, remaja kita sudah hilang unsur-unsur tradisional. Sebenarnya Sri Muhammad Seri Abdul Latif Bahari Raya hanya bermain dengan alat gadget, langsung tidak mengamalkan aktiviti bersama-sama seperti yang telah dilakukan oleh tradisional kita, mengurangkan unsur ketimburan itu sendiri kerana globalisasi. Itu menunjukkan kenegatifan globalisasi itu sendiri. Yang ketiga, globalisasi padat menjejak globalisasi moral, integriti politik tercara. Mereka bertanya kepada kami, apa kaitan politik dengan jati diri remaja? Yang berhormat, kerana jati diri remaja rosak politik negara. Itu kesannya yang mengaitkan jati diri remaja dengan politik. Maka untuk sesi terakhirnya menimbang sara antara dua, saya menyeru 3/3 Dewan berfikir kembali tentang unsur yang bawah. Tiada apa yang mahu saya katakan kerana inilah penentu masa depan negara. Berlari tidak mesti sama selari jika derasnya terus berjarak. Berdiri tidak semesti sama tinggi jika tampaknya tidak sejejak. Jangan kerana kepetahan pihak pembangkang dalam menuduh kata dan mengatakan faktanya tanpa mengambil
Siapa pula Ustazah Cik Inggiwan? Ngasyoi kita kasih kampung. Kita sini dia bahasa Melayu sama Melayu kan. Kita sini bahasa Melayu sama Melayu. Kasih kampung saya. Pengiring dan juga anak-anak pelajar yang jadi sedia. Baiklah, secara ringkasnya di sini bertindak selaku ketua hakim. Saya akan memberikan beberapa komentar yang perlu dipetik, yang diambil dan diingati oleh setiap pembahas, malahan mungkin penonton sebagai sport praktis yang akan mewakili sekolah pada masa akan datang. Baiklah, pertamanya dari segi tata cara ataupun tertib pembahasan. Saya melihat dari dua pasukan alhamdulillah mempunyai tertib, cuma ada sedikit kelompangan dalam bahas ala parlimen. Kita saya maklum bahas ala parlimen adalah pemimpin-pemimpin politik negara. Mungkin mereka akan bercakap di depan meja yang telah politeknik atas kapasiti jawatan. Dalam bahasa ala parlimen di peringkat sekolah di negara Malaysia, maka tertib apabila kita berbahas, kita dah berada di luar zon meja kita lah, kita keluar ke tepi. Namun demikian, kalau bahas UIA, bahas universiti, peserta boleh berdiri di mana, duduk di posisi mana-mana. Sebab kalau anak-anak dah biasa, bila anak nak pergi UIA, kadang-kadang dipersilakan Perdana Menteri, bila berucap, dia tiba tengoknya naik ke tengah. Dia tidak ada peraturan yang terlalu detail. Tapi dalam bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, bila pembahas pertama, wajib berada di ikut urutan yang kamu duduk pada hari ini, yang dah telah ditagi. Dan apabila anda nak membahas, anda bisa keluar daripada meja, duduk di tepi. Faham dengan yang dipertua. Tapi dia tidak ada masalah, tidak menyebabkan markah anda dipotong, cuma nak beritahu tertib apabila sesi perbahasan. Okey. Baiklah, yang kedua tentang flow ataupun urutan perbahasan. Ketiga-tiga pembahas utama telah mengikut urutan yang betul. Cuma berlaku perbincangan di sini apabila ada pembahas yang tidak memainkan peranan secara sebelumnya. Dengan kata lain, tidak mengikut 100% pada strategi yang sepatutnya dibuat. Ada yang tertinggal memperkenalkan Menteri Keempat dan Kelima, kesian Menteri Keempat dan Kelima duduk belakang beliau, tidak diperkenalkan. Seharusnya kena beritahu bahawasanya semua di sini ini pembahas pertama perlu mainkan peranan, itu nyatakan peranan. Bila nyatakan peranan, kena nyatakan yang aktif 3 dan kapasiti 2 lagi, kita maklumkan ke Menteri Keempat Kelima satu menteri yang memberikan cerahan kepada ujian oleh pihak perwakilan kerajaan atau pembuatan. Baiklah. Kemudian apa yang saya nampak di sini dari segi tata bahasa dan sebagai seorang guru jumlah bahasa dan juga saya juga jurulatih bahasa negara. Banyak kebincangan penggunaan tata bahasa anak-anak, terutama anak-anak akan memiliki keberatan SPM. Okay, contohnya penggunaan kata tanya, kata apa ni, di mana. Sebab kita jadi satu kata yang kita biasa guna. Di mana macam tempat, sedangkan kita bercakap. Jadi penggunaan di mana itu agak tidak sesuai dalam pengucapan. Okay. Kemudian yang lain, alhamdulillah saya respect kerana anda tidak menggunakan slang Kelantan. Alhamdulillah anda menggunakan bahasa yang baik. Tak ada bunyi kita Kelantan. Kalau itu anak royak, dia nak royak, ada wujud. Saya kan selalu dia ucap saya bukan orang Kelantan, tak apalah. Saya takutkan yang Muhammad duduk mentah, tak royak. Wujud tak tengok. Saya risau sebab kalau peringkat sekolah biasa, kalau peringkat yang kecil-kecil QIT dan sebagainya, sebab di peringkat sekolah biasa kita ada QIT, daerah, negeri dan kebangsaan. Tidak bangun memang sejak kecil diri tiba-tiba. Apa yang kata ni kan? Okey. Kemudian dari segi bahasa, terima kasih, dan apabila anak-anak menggunakan bahasa Inggeris, maka betullah tentunya dengan izin yang dibetul. Okey, dan sekali lagi sebagai peringatan untuk kesemuanya, izin laluan adalah permintaan daripada menteri yang berada di depan dan boleh atau tidak boleh diizinkan oleh pihak lawan. Kalau kita silakan, anda pun izin laluan. Kalau dia kata duduk-duduk, awak diamlah. Tanpa campur tangan yang berdua. Celahan menteri yang berdepan tu tak payah cakap apa. Bila kita mohon celahan, anda habis ayat anda, maka yang diikuti kita silakan celahan. Jangan anda respon. Ada pembahas utama yang pergi respon tentang celahan. Celahan kita tak perlu respon. Celahan ni kita biarlah cakap apa, kita tengok sebab dia nak curi masa kita seminit. Ada juga yang salah. Celahan habis, dia duduk. Celahan seminit. Bukannya 15 saat, 15 saat izin laluan.
masa celahan kita tak berhak untuk kata duduk-duduk. Yang dipertua yang tengok. Yang Muhammad masa sebenarnya dah habis, sila teruskan hujah, maka awak pun duduklah. Nah itu saya melihat tak apa sebab ini kan baru belajar kan. Jadi cikgu tegur secara umumnya supaya lebih bagus. Tapi memang bakat anda sangat terselam. Okey. Kemudian pembawaan yang seharusnya didengar oleh pembahas. Apabila kerajaan membawa usul sesuatu usul, pembangkang seharusnya faham apa yang usul kerajaan bawa, dan mereka tidak boleh mencipta benda lain, tak boleh mencipta usul lain, tidak boleh menyatakan faktor lain. Mereka kena menindakkan apa yang kerajaan buat. Dengan kata lain, kalau kita beri bahasa mudah, jangan jadi seperti ayam dengan itik lah. Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Jadi kalau kerajaan membawaannya tentang kelemahan, kebincangan globalisasi itu, kita kena beritahu kenapa kita kata tidak bincang. Jangan kita bangkitkan benda lain. Kalau kita bangkitkan benda lain, kita dah lari pada penghujahan bincang sebenarnya. Ini kemahiran pelajar. Sebab tu apabila uji dapat pembangkang, kita kena tengok. Di perjalanan ini kita tengok apa yang kerajaan bawa dan apa yang kita harus pertikaikan. Okey, kemudian yang paling ketara ke semua pembahas, yang paling ketara ke semua pembahas, pengurusan masa amat menyedihkan. Dan mungkin anda tak biasa, kita tahu masa diberikan 8 minit. 3 minit kertas dan naik 3 minit, maka bermula dah. Lokasi pertama bermula isi laluan dan celahan. Boleh dah semua terus. Tapi saya tengok kalau 6 minit tak ada langsung je isi laluan. Senyap, khusyuk dengan setuju belakang. Takut pun. Tak apalah. Kemudian ting-ting 7 minit bunyi satu. Maka dah habis dah celahan dari laluan. Masalahnya ada pihak yang di atas pentas tadi tak sampai lagi 3 minit dah kita laluan. Dan semangat baru saya cari. Saya tengok baru 2 minit dia lalu. Apa lagi? Masih belum. Dia 3 minit baru kita boleh isi laluan. Kerana masa itulah orang dah cakap habis. Ni orang tak habis cakap baru kata saya nak ni. Aku tak boleh lagi kata. Tak ada cakap. Jadi ingat, pada pasukan yang mencari wakil Kelantan, make sure, pastikan 3 minit dah kertas naik, maka baru mulalah isi laluan. Okay, dan celahan pada minit kelima biasa, tapi tak ada masalah. Cuma saya nak beritahu, ke-6 pembahas pertama tidak mampu mengurus masa dengan baik. Ting-ting, masih kecil lagi. Sepatutnya anak dia naik kertas ke-7, nampak dah 7, habiskan ayah anda, terus buat peringatan hujah. Sepatutnya. Ini saya tinggal pembahas pun tak tengok pun kata. Mungkin ada yang akan komen, saya faham. Duduk dalam sana tak nampak masa. Tapi sepatutnya menteri ketiga, dia dalam bahas dia ada satu pasukan. Kita satu pasukan. So menteri ketiga tengok, dia pun tulis siap tak? 7 minit ke ulur kata. Dia pun tengok bahas dia. Yang menteri kedua pun 7 kot tangan. Tak apa, dia tak dapat bantuan pun 7. Pembahas tengok kecil, 7 minit. So dia kena balik lagi. Kerja sama pasukan. Ni saya tengok, dia kecil, takut tengok orang. Dia tengok masa. Masa dia anda tak tengok masa. Jadi ke-6 pembahas jagalah masa-masa yang tidak efisien. Okey, tak apa. Cikgu komen dia tak apa ya. Mana wakil Kelantan. Okey, dan seterusnya gaya penyampaian. Dalam 6 pembahas utama, saya nak komen pembahas utama. Dalam 6 pembahas utama, ada yang baik, ada yang melampau dan ada yang tidak sopan. Yang baik, baguslah, tapi terlalu romantik pun ada. Yang tak sopan, yang melampau garang sangat. Garang sangat, dia kira, garang dia. Kamu kena ingat, bahas Al-Parlimen ada salah satu penerapan nilai murni dalam kalangan pelajar dalam sistem pendidikan negara. Justru kita jangan bersopan, bersahaja, relax saja, bersahaja. Jangan sampai, saya dah boleh, macam poin terakhir lah. Itu antara saya ada boleh tak apa, kita sporting anak-anak nak belajar kan. Kemudian jangan sopan, tapi betul lah. Anda berhak untuk tegur, yang Muhammad garang jadi Muhammad, tak apa, berhak menegur. Kemudian kalau kita dapat unsur lawak, unsur kecintaan dalam bahasa pun bagus, tapi biarlah berasas. Jangan, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad cakap, oh ya Muhammad, ya Muhammad. Jadi kita dengan emosi sahaja. Okay? Jadi tapi ada yang bagus. Kami telah memilih salah seorang dalam kalangan anak-anak ini sebagai pembantu baik. Jadi saya komen juga walaupun kita tahu siapa pembantu baik. Beliau memang bersahaja walaupun tak mantap, tapi cara pembawaannya ada seperti Al-Parlimen bercakap. Cara bercakap dengan baik. Urutannya banyak. Benda baik tidak ada saya flow biar saja. Okey, kemudian yang mereka pada saya lah, kita cakap banyak-banyak.
Okey, yang berlaku juga apabila rumusan last sekali penggolongan. Bila penggolongan tak perlu cakap panjang-panjang. Golong, kita bidas 3 hujah lawan, kita kukuh 3 hujah kita, dan kita buatlah ayat kesimpulannya. Itu saja, tak perlu kita nak cerita kepada saya lagi. Dan saya lihat kelemahan dalam kalangan anda tidak membidas kata kunci. Anda membidas tajuk besar. Kita bila bidas, kita bidas kata kunci. Dengar, kata kunci pembangkang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Kita bidas kata kunci, kita beri kenapa. Bukan kita bidas pendirian. Itu yang kelemahan berlaku. Tak apa, lepas ni boleh baiki. Dan saya juga mohon maaf atas kekurangan saya. Dan sesungguhnya Bainal Juri telah membuat kita yang betul-betul profesional tanpa ada faktor lain. Yang kami ingin cari adalah yang terbaik untuk memilih yang tadi. Sesungguhnya baik dengan Allah SWT dan juga